Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Bila Huda binti Yusof, S55598. Sekarang saya akan membentangkan tentang rasional kempen. Sebelum itu, tajuk kempen kami adalah kempen kebersihan pesisiran pantai dan kawasan berdekatan Jabatan Angkat Terengganu. Pantai adalah zon atau jalur darat yang memanjang dari garis pantai yang bersepadan dengan laut ke daratan. Hadnya ditandai dengan paras air pasang. Tarifan pencemaran pantai oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah seperti ini. Pengenalan oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau tenaga ke dalam persekitaran marin, termasuk muara sungai yang mengakibatkan atau berkemungkinan mengakibatkan kesan buruk seperti bahaya kepada sumber kehidupan dan hidupan marin, bahaya kepada kesihatan manusia, halangan kepada aktiviti marin termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lain, kemerosotan kualiti untuk penggunaan air laut dan pengurangan kemudahan. Hal ini disebabkan oleh aktiviti manusia dan mereka perlu bertanggungjawab terhadap kemerosotan besar kepelbagaian biologi dunia, dan masalah ini menjadi lebih rumit apabila hidupan marin menghadapi ancaman dalam pelbagai cara seperti eksploitasi yang berlebihan, pencemaran spesies eksotik, pemulihan tanah, pengurikan dan perubahan iklim global. Salah satu jenis utama impak manusia merupakan ancaman besar kepada hidupan marin ialah pencemaran yang disebabkan oleh plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malina, nombor matrik saya S56462. So, saya akan menerangkan bahagian objektif kempen. Dalam kajian ini mempunyai beberapa objektif yang ingin dicapai. Yang pertama sekali, kempen ini ingin menerangkan tentang isu pencemaran pantai dan pesisir pantai di Jabatan Angkat Terengganu. Dan yang kedua, kempen ini ingin menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran pantai dan pesisir pantai di Jabatan Angkat Terengganu juga. Dan yang akhir sekali, objektifnya adalah menyediakan langkah dan cadangan untuk mengatasi pencemaran di pantai dan pesisiran pantai serta sekitar kawasan Jabatan Angkat Terengganu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatim bin Mu'im bernombor matrik S56482 yang akan menerangkan taktikal. Okey. Kita orang akan menggunakan platform Google Meet untuk memberitahu responder mengenai kempen kebersihan pesisiran pantai di sekitar Jabatan Angkat Terengganu. Okey. Yang kedua, kami menyediakan borang soal selidik melalui Google Form. Okey. Bahagian A menerangkan tentang demografi responder. Okey, seperti nama, umur, tahap pengajian, nombor matrik, okey, dan lain-lainnya. Okey. Bahagian B. Okey. Kami menyediakan 10 soalan terdiri daripada 3 soalan mudah tentang pengetahuan am, 5 soalan sederhana dan 2 soalan sukar. Bahagian C, soalan yang menggunakan skala Likert dan 2 merangkumi 7 soalan. Bahagian C ni kami mempunyai 7 soalan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafinatul Najah binti Smui, nombor matrik S6974. Saya akan membuat laporan berkenaan pelaksanaan kempen. Pada tarikh 24 November 2021, aktiviti yang telah kami jalankan ialah pemilihan tajuk kempen iaitu kempen kebersihan pesisiran pantai dan kawasan Jabatan Angkat Terengganu. Seterusnya, pada tarikh 10 Disember tahun 2021, kami telah membuat penyediaan pembentangan slide berkaitan dengan tajuk kempen kami ini. Pada 29 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022, kami telah membuat soal sidik untuk diberikan kepada peserta yang menyertai kempen ini. Pada 20 Januari 2022, webinar kami telah dijalankan secara alam maya iaitu menggunakan platform Google Meet. Seterusnya, pada 22 Januari 2022, kami telah membuat penyediaan proposal projek.
pada 26 Januari 2022, kami telah membuat pembentangan proposal projek. Pada 27 Januari 2022, kami telah membuat penyediaan laporan projek. Seterusnya, pada 28 Januari 2022, kami telah membuat pembentangan laporan projek berkaitan dengan kempen ini. Dan akhir sekali, pada 29 Januari 2022, kami telah membuat penghantaran laporan projek. Seterusnya, saya akan membentangkan laporan berkaitan dengan anggaran belanjawan. Disebabkan kami menjalankan kempen kami ini secara alam maya, jadi kami tidak mengeluarkan apa-apa kos untuk menjayakan kempen kami ini. Akan tetapi, kami telah menyediakan e-sijil kepada para peserta yang menyertai kempen kami ini. Kami telah menyediakan sebanyak 31 kuantiti e-sijil untuk diberikan kepada 31 orang peserta yang menyertai kempen kami ini. Oleh itu, kos unit bagi e-sijil ini adalah RM0 dan jumlah kos bagi e-sijil ini ialah RM0 juga. Nama saya Siti Fasihah binti Rosli. Nombor metrik S63104. Baiklah, saya akan membentangkan sasaran peserta bagi webinar kempen yang telah kami jalankan. Peserta yang telah menyertai webinar kempen ini adalah terdiri daripada siswi dan siswazah daripada Universiti Malaysia Terengganu. Jumlah peserta yang telah menyertai webinar ini adalah seramai 31 orang, iaitu terdiri daripada 17 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Kesemua mereka berumur di antara 18 sehingga 28 tahun dan merupakan pelajar ijazah sarjana muda daripada pelbagai fakulti. Dalam webinar ini, para peserta diberikan penerangan tentang permasalahan isu yang berlaku di pesisiran pantai dan kawasan sekitar Jabatan Angkat Terengganu. Penglibatan peserta dalam webinar ini adalah sepenuhnya sepanjang webinar ini dilaksanakan dan mereka juga telah memberikan maklum balas yang baik serta positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Binodin, nombor metrik S54248. Saya akan menerangkan mengenai jangkaan kempen. Yang pertama adalah keprihatinan terhadap penjagaan kebersihan di pesisiran pantai dan kawasan berdekatan Jambatan Angkat Terengganu. Ini bukanlah satu isu yang pertama kali berlaku. Isu buang sampah ni dah bertahun-tahun dah berlaku kat pesisiran pantai kat Terengganu tu. Jadi kami adakan webinar ni adalah untuk menyedarkan para pelajar mengenai penjagaan kebersihan di sekitar pesisiran pantai dan Jambatan Angkat Terengganu. Yang kedua adalah kempen ini sesuai dengan matlamat penerapan nilai menjaga kebersihan di pesisiran pantai dan kawasan berdekatan Drawbridge tu. Nilai murni menjaga kebersihan ni sangat penting untuk peserta ENT ni. Seperti mereka akan sedar akan penjagaan kebersihan di sekitar Jabatan Angkat Terengganu dan pesisiran pantai tersebut. Kempen ini akan menimbulkan kesedaran kepada para peserta. Yang ketiga adalah peserta Universiti Malaysia Terengganu akan mengetahui lebih lanjut mengenai cara-cara penjagaan kebersihan di kawasan pesisiran pantai dan kawasan berdekatan Jambatan Angkat Terengganu. Ini mampu memberi pendedahan secara langsung atau tidak langsung kepada pelajar Universiti Malaysia Terengganu mengenai penjagaan kebersihan di pesisiran pantai berdekatan dengan Jambatan Angkat Terengganu. Yang terakhir adalah kempen ini juga memberi maklumat kepada peserta Universiti Malaysia Terengganu cara penjagaan kebersihan melalui program ini. Kami menggalakkan mereka untuk menjaga mereka daripada membuang sampah rata-rata. Contohnya, mereka akan sedar lepas program ni mereka akan sedar dan tidak akan membuang sampah rata kerana mereka sedar bahawa pembuangan sampah rata tidak elok dan tidak baik untuk masa akan datang. Jadi kebersihan ini akan terpelihara dan terjaga jika webinar ini berjalan. Dia akan menimbulkan kesedaran kepada pelajar UNT. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razin Syahira binti Rasli, S55662. Hari ini saya akan membentangkan bahagian analisis data iaitu berkaitan dengan borang soal selidik. Dalam kempen kebersihan pesisiran pantai dan kawasan berdekatan Jabatan Angkat yang dijalankan oleh kumpulan kami telah menyertakan borang soal selidik semasa sesi pembentangan tentang kempen yang dijalankan. Dalam borang soal selidik yang disertakan, terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A terdapat soalan umum seperti umur, jantina, tahap pengajian, tahun pengajian dan juga fakulti, di mana pada bahagian B terdapat soalan berkaitan maksud pencemaran pesisiran pantai, lokasi Jambatan Angkat Terengganu, gelaran lain bagi Jambatan Angkat dan lain-lain lagi. Manakala pada bahagian C terdapat soalan berkaitan dengan kepuasan responden terhadap pembentang, di mana responden boleh memberi tahap kepuasan mereka terhadap pembentang semasa sesi pembentangan dijalankan melalui tahap skala Likert yang diberikan pada borang soal selidik, iaitu terdapat 5 tahap, iaitu tahap 5 sangat bersetuju, tahap 4 bersetuju, tahap 3 neutral, tahap 2 tidak bersetuju dan tahap 1 sangat tidak bersetuju. Berdasarkan rajah, seramai 17 orang daripada 31 orang responden, iaitu bersamaan dengan 54.8% terdiri pada responden lelaki, manakala seramai 14 orang bersamaan 45.2% terdiri pada responden perempuan. Rajah menunjukkan tahun pengajian responden yang menjawab borang soal selidik berkaitan kempen yang dijalankan. Responden tertinggi yang menjawab borang soal selidik terdiri pada pelajar tahun 3 iaitu sebanyak 38.7%, diikuti pelajar tahun 4 sebanyak 29%, manakala bagi pelajar tahun 1 dan tahun 2 masing-masing sebanyak 16.1%. Tahap pengajian responden yang menjawab borang soal selidik bagi kempen yang dijalankan adalah seramai 31 orang responden ataupun bersamaan dengan 100% responden terdiri daripada kalangan pelajar ijazah sarjana muda. Rajah menunjukkan umur responden yang menjawab borang soal selidik berkaitan kempen yang dijalankan. Sebanyak 77.4% responden terdiri dalam kalangan pelajar yang berumur 21 hingga 24 tahun, manakala sebanyak 12.9% responden terdiri dalam kalangan pelajar yang berumur 18 hingga 20 tahun dan sebanyak 9.7% terdiri dalam kalangan responden berumur 25 hingga 28 tahun. Berdasarkan rajah, responden yang paling banyak menjawab borang soal selidik berkaitan kempen yang dijalankan ialah responden dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial FPEPS, iaitu sebanyak 41.9%, manakala responden kedua tertinggi dari Fakulti Pengajian Maritim FPM iaitu sebanyak 22.6%, manakala responden dari Fakulti Sains dan Sekitaran Marin FSSM dan Fakulti Perikanan dan Sains Makanan FPSM masing-masing sebanyak 12.9%. Jumlah responden yang paling sedikit ialah dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik FTKKI iaitu sebanyak 9.7%. Okey, baiklah, sekarang kita masuk pada bahagian B di mana berdasarkan jadual seramai 31 orang ataupun 100% responden telah memilih jawapan membuang bahan terlarang ke dalam sungai sebagai jawapan untuk soalan maksud pencemaran pesisiran pantai. Soalan seterusnya adalah di manakah terletaknya lokasi Jambatan Angkat Terengganu? Berdasarkan jadual, seramai 31 orang bersamaan 100% responden telah memberi jawapan yang tepat, iaitu Jambatan Angkat Terengganu terletak di Kuala Terengganu, Terengganu. Soalan seterusnya, apakah gelaran lain bagi Jambatan Angkat Terengganu? Berdasarkan jadual, seramai 30 orang responden bersamaan 96.8% telah memilih jawapan drawbridge, manakala seorang responden bersamaan 3.2% telah memilih jawapan Jambatan Victoria sebagai gelaran lain bagi Jambatan Angkat Terengganu.
Bagi soalan seterusnya, apakah yang menyebabkan pencemaran pesisiran pantai? Seramai 28 orang responden bersamaan 90.3% responden telah memilih jawapan pembuangan sampah sarap di pesisiran pantai, manakala seramai 2 orang ataupun sebanyak 6.5% responden telah memilih jawapan pembuangan sisa toksik ke laut. Walau bagaimanapun, terdapat seorang responden bersamaan 3.2% telah memilih jawapan tumpahan minyak kapal di laut sebagai jawapan bagi soalan apakah punca yang menyebabkan pencemaran pesisiran pantai. Soalan seterusnya, antara pernyataan berikut yang manakah bukan peranan masyarakat dalam menangani pencemaran pesisiran pantai? Berdasarkan raja dan jadual, merujuk kepada soalan tersebut, seramai 17 orang responden telah memilih jawapan 1 dan 3 dengan peratusan 54.8%, manakala seramai 2 orang responden memilih jawapan 2 dengan nilai peratusan sebanyak 6.5%. Jadi, majoriti telah memilih jawapan 1 dan 3 sebagai jawapan untuk soalan 5. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan isu semasa yang berlaku di Jambatan Angkat Terengganu. Berdasarkan jadual tersebut, seramai 21 orang responden telah memilih jawapan 2 dan 4 dengan nilai peratusan 67.7%, manakala hanya seorang responden telah memilih jawapan 1, 3 dan 4 dengan nilai peratus sebanyak 3.2%. Majoriti responden telah memilih jawapan 2 dan 4 sebagai jawapan bagi soalan yang ditanyakan kepada responden. Assalamualaikum, nama saya Muhammad bin Abdullah, metrik nombor S54837. Di sini saya akan menyambungkan pembentangan tentang analisis data daripada kawan saya sebentar tadi. Okey, kita akan pergi kepada rajah 12 di mana rajah tentang kesan dengan aktiviti pembuangan sampah sarap di kawasan pesisir pantai di kawasan Terengganu. Berdasarkan analisis ini, kami mendapati seramai 25 orang responden daripada 31 orang telah memilih jawapan aktiviti pelancongan dan rekreasi yang merupakan antara kesan yang lebih besar yang menyebabkan berlakunya pesisiran pantai tercemar dengan peratusan sebanyak 80.6%, manakala diikuti oleh dengan hidupan marin dan akuatik seramai 3 orang responden dengan jumlah peratusan 9.7%, dan seterusnya adalah tentang keindahan pantai dengan seramai 2 orang responden dengan peratusan sebanyak 6.5%, dan yang terakhir sekali adalah daripada aktiviti perikanan dan ekonomi di mana hanya ada satu responden sahaja yang menyatakan bahawa aktiviti ini merupakan kesan yang menyebabkan kawasan pesisir pantai tercemar dengan kutipan peratus sebanyak 3.2%. Seterusnya saya akan menceritakan tentang analisis data untuk rajah 13. Di rajah 13 ini menceritakan tentang peranan penting yang perlu dimainkan oleh mana pihak dalam mengatasi pencemaran di pesisir pantai ini. Berdasarkan pada analisis ini, seramai 28 orang responden telah memilih peranan dari segi individu, masyarakat dan kerajaan dalam menangani masalah pencemaran di kawasan pesisir pantai dengan kutipan peratus sebanyak 90.3%, dan manakala untuk peranan individu dan masyarakat hanya seorang responden dengan 3.2%. Kalau untuk individu dan kerajaan, satu orang responden dengan 3% dan hanya memilih peranan masyarakat dan kerajaan dengan satu orang responden dengan peratusan sebanyak 3.2%. Seterusnya akan menceritakan tentang analisis data bagi rajah 14 di mana menceritakan tentang kesan pencemaran di pesisir pantai di sekitar kawasan Jambatan Angkat Negeri Terengganu dari segi ekonomi, sosial, alam sekitar dan daripada tiga-tiga kategori. Di sini telah menunjukkan bahawa seramai 14 responden telah memilih jawapan ekonomi, sosial dan alam sekitar yang menyebabkan berlakunya kesan pencemaran di kawasan pesisir pantai dan sekitar kawasan Jambatan Angkat dengan peratusan sebanyak 45.2%.
Manakala hanya 12 orang responden saja yang memilih jawapan bagi alam sekitar dengan peratusan sebanyak 38.7. Kemudian diikuti dengan pilihan jawapan dari segi ekonomi dengan jumlah responden sebanyak 3 orang responden dengan peratusan sebanyak 9.7%. Yang terakhir sekali adalah pemilihan jawapan dari segi sosial dengan jumlah responden adalah 2 orang responden dengan peratusan sebanyak 6.5%. Di sini kita mendapati majoriti telah memilih jawapan untuk ekonomi, sosial dan alam sekitar sebagai kesan pencemaran di kawasan pesisir pantai. Seterusnya saya akan menceritakan tentang Rajah 15 di mana menceritakan tentang proses yang dilakukan oleh ombak dalam menyebabkan berlakunya hakisan pantai. Okey, di sini selamai 27 orang responden telah bersetuju untuk memilih jawapan sebagai larutan yang menyebabkan berlakunya pencemaran di kawasan pesisir pantai serta menyebabkan berlakunya hakisan pantai dengan peratusan sebanyak 87.1%. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian C di mana bahagian yang meminta maklum balas daripada responden serta hak kepuasan mereka terhadap webinar kempen ini. Saya akan menceritakan tentang Rajah 16 yang di mana pertanyaan soalan yang ditujukan adalah maklumat slide yang disediakan oleh pembentang adalah mudah untuk difahami. Di sini kita mendapati seramai 25 orang responden telah menyatakan bahawa sangat setuju bahawa mereka faham tentang slide yang disampaikan oleh penceramah dengan kutipan peratus sebanyak 80.6%. Dan seramai 6 orang menyatakan setuju dengan peratusan sebanyak 19.4%. Seterusnya adalah Rajah 17 di mana rajah ini menyatakan tentang bahasa yang digunakan oleh penceramah adalah mudah untuk difahami dan jelas pertuturannya yang diterima oleh para peserta. Okay, di sini mendapati seramai 23 orang responden telah mengatakan bahawa mereka sangat bersetuju bahawa bahasa yang digunakan oleh penceramah adalah mudah untuk difahami dan seramai 2 orang peserta yang memilih keputusan sebagai neutral tentang soalan tersebut. So dengan pemilihan sangat bersetuju sebanyak 74.2%, manakala yang memilih neutral adalah 6.5%. Okey, di sini menunjukkan tentang Rajah 18 yang menunjukkan responden respon terhadap kebersihan pesisir pantai dapat mengekalkan kelestarian alam pada masa hadapan. Okay, pada Rajah ini menunjukkan tahap kebersanan dan kepuasan mereka terhadap kempen ini adalah seramai 27 orang responden telah menyatakan skala 5 iaitu sangat bersetuju dengan nilai peratusan sebanyak 87.1%, manakala terdapat 4 orang responden yang menyatakan skala setuju dengan nilai peratusan sebanyak 12.9%. Okay, di sini kita mendapati bahawa majoriti responden memilih skala 5 iaitu sangat setuju dengan kenyataan soalan yang diberikan kepada mereka. Okey, Rajah 19 menunjukkan respon responden terhadap maklumat kempen kebersihan pantai dan kawasan berdekatan dengan Jabatan Angkat Negeri Terengganu. Okey, pada Rajah 19 menunjukkan bahawa tahap kebersanan dan kepuasan mereka terhadap kempen ini adalah seramai 26 orang responden telah menyatakan skala 5 iaitu sangat setuju dengan nilai peratusan 83.9%, manakala terdapat 5 orang responden yang menyatakan skala 4 iaitu bersetuju dengan soalan yang ditujukan dengan seramai 16.1%. Okey, di sini kita mendapati bahawa majoriti responden telah memilih skala 5 tentang maklumat kebersihan pantai dan kawasan berdekatan dengan Jabatan Angkat Negeri Terengganu. Rajah 20 menceritakan tentang penceramah memberi maklumat tentang kebersihan pesisir pantai dan kawasan berdekatan dengan Jabatan Angkat Negeri Terengganu dengan jelas. Okey, di sini kita dapat melihat bahawa 25 orang responden
telah menyatakan skala 5 iaitu sangat bersetuju dengan nilai peratusan sebanyak 80.6 yang menyatakan bahawa segala maklumat yang disampaikan oleh penceramah adalah sangat jelas dan mudah difahami oleh mereka. Akan tetapi terdapat seorang responden yang memilih neutral iaitu sebanyak 3.2% yang menyatakan maklumat ini disampaikan dengan jelas dan mudah difahami adalah 50% sahaja. Dan majoriti telah memilih skala 5 iaitu sangat bersetuju dengan kenyataan soalan yang ditujukan. Seterusnya saya akan menceritakan tentang Rajah 21 iaitu di sini di mana Rajah ini menceritakan tentang kempen ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan mereka terhadap kepentingan menjaga kebersihan pesisir pantai. Okey, berdasarkan Rajah tersebut kami telah membuat keputusan ataupun kesimpulan bahawa lebih daripada jumlah responden telah memilih 80 hingga 100% bagi meningkatkan pengetahuan mereka terhadap kempen kebersihan pesisiran pantai dan kawasan berdekatan dengan Jabatan Angkat Negeri Terengganu. Terdapat 19 orang responden telah memilih jawapan 80 hingga 100% pengetahuan dengan 61.3% yang memilih jawapan ini. Okey, di sini bermaksud kami mampu untuk mewujudkan tahap kesedaran mereka terhadap kenapa pentingnya kita perlu menjaga kebersihan pesisir pantai. Seterusnya, terdapat 11 orang responden telah memilih untuk menerima 60 hingga 79% pengetahuan yang bersamaan dengan 35.5% bahawa pengetahuan mereka dapat meningkat tentang kesedaran mereka terhadap kempen yang dijalankan ini. Manakala terdapat satu orang responden yang bersamaan dengan 3.2% memilih jawapan 40 hingga 59% daripada 100%. Ini mungkin kerana responden tersebut telah memahami konsep kepentingan menjaga kebersihan pesisiran pantai selepas kempen. Okey, akhir sekali, kempen ini telah mencapai tahap pemahaman kebersanan dan impak responden dalam menjaga kebersihan pesisiran pantai. Okey, bagi soalan 22 iaitu pada pandangan anda, apakah cadangan anda dalam memastikan kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan untuk pada masa hadapan? Okey, bagi soalan ini kami telah menerima pelbagai cadangan jawapan daripada semua responden yang telah respon terhadap sini. Majoriti mereka menyatakan bahawa peranan kerajaan adalah sangat penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar untuk dikekalkan pada masa hadapan. Serta ramai orang juga menyatakan bahawa supaya faktor ataupun subjek yang melibatkan pembangunan lestari ini perlulah diterapkan dalam silibus pelajaran ataupun dalam sukatan pelajaran terhadap kelestarian ekonomi ataupun kelestarian alam sekitar pada dalam sukatan pelajar di semua institusi pengajian yang berada di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusari bin Abdullah. Nombor metrik S56496 akan berbentangkan tentang kesimpulan bagi kempen ini. Kesimpulannya, kempen ini telah dijalankan untuk beberapa hari yang agak lama, bermula daripada 24 November tahun 2021 sehingga 29 Januari tahun 2022. Berdasarkan kempen ini, responden akan didedahkan dengan informasi dan ilmu-ilmu yang dibentangkan melalui objektif-objektif yang telah ditetapkan. Sesi Google Meet juga dijalankan bagi sesi sembang untuk pendedahan ilmu dan informasi tentang kempen-kempen tersebut. Questionnaire ataupun soal selidik telah diserahkan kepada responden setelah tamatnya sesi sembang Google Meet itu. Ini untuk memberi dan mendapati tentang kefahaman responden tentang isu yang telah dibincangkan. Berdasarkan soal selidik tersebut, analisis yang dapat disimpulkan adalah kefahaman terhadap pencemaran pantai di sekeliling Jabatan Angkat Terengganu adalah semakin meningkat. Terima kasih.